Apa khabar Malaysia ini dibawakan khas oleh Old Town White Coffee. Segarkan pagi anda dengan secawan kopi. #kopi dulu, makan dulu. Senyum segar di pagi hari. Segala sentosa. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Seperti biasa, anda bersiaran bersama saya, Pasha Rahim, bersiaran secara langsung selama 1 jam dari Wisma Bernama. Macam biasa, kita ada banyak benda yang kita nak bincangkan pada hari ini. Yang penting, kita mulakan pagi kita dengan ceria dan kita mulakan dengan sarapan yang sihat dan juga berkhasiat. Mana lagi kalau bukan dari Old Town White Coffee. Kopi dulu, makan dulu. Okey, kalau tertanya-tanya kenapa saya berseorangan hari ini, sebenarnya saya tidaklah berseorangan. Ada pasangan saya tengah menunggu untuk memberitahu anda apakah antara petikan-petikan berita yang penting dari portal Bernama pada pagi ini. Nak tahu apa cerita? Apa cerita kita Dini pada pagi ini? Ya, saya tak tinggalkan Pasha keserangan. Kita masih lagi berduet bersama. Saya nak bawa kepada anda untuk pagi ini kita nak semak-semak, nak tinjau-tinjau apa yang berlaku di laman rasmi kita di bernama.com. Pastinya kita nak terokai dahulu tentang satu lagi perjanjian yang memberikan salah satu kesan secara langsung kepada negara Malaysia dalam bidang minyak dan juga gas di negara kita. Apabila Petronas juga ENOC telah pun mencari perjanjian, ini satu lagi perjanjian bersejarah menerokai lebih kurang dalam 2,000 km persegi di Abu Dhabi. Perjanjian ini telah pun dilangsungkan antara Petronas dan juga ADNOC sendiri dan disaksikan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah iaitu Al-Mustafa Billah Shah, dan kita harapkan hasilnya nanti akan memberikan kesan kepada negara kita secara subur dan juga dalam masa yang sama memberikan kesan kepada rakyatnya. Selain daripada itu juga kita nak saksikan salah satu lagi perkara yang mungkin boleh kita saksikan di pagi ini. Semalam kalau kita saksikan di Malaysia, seluruh ahli kabinet telah pun mula bergerak ke pejabat masing-masing. Kalau sebelum ini Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bergerak ke Jabatan Perdana Menteri ataupun di Pusat Pentadbiran Bilau di Ibu Pejabat Perdana Menteri, kali ini beliau telah pun memulakan tugas pula di Kementerian Kewangan kerana difahamkan seperti kita maklum Perdana Menteri kita memegang portfolio juga sebagai Menteri Kewangan dengan sut berwarna biru. Kalau kita dapat saksikan di sini, lengkap sut berwarna biru. Beliau telah pun tiba pada jam 7.58 pagi untuk memulakan tugas, dan kita harapkan akan ada suatu perkara yang akan dilakukan khususnya tentang Belanjawan 2023 yang masih lagi belum ada. Apakah pengakhiran kita akan saksikan, dan kita tertanya-tanya lagi lah sama ada mereka akan menggunakan cerita lama ataupun menggunakan adunan lama sebagaimana yang telah pun dibentangkan terdahulu oleh Menteri Keuangan yang terdahulu, ataupun akan ada wujud lagi satu revolusi ataupun cita rasa baru yang diletakkan dalam Belanjawan Bajet 2023, dan kita saksikan dan kita nantikan nanti apakah jawapan tersebut. Dalam masa sama, bercakap tentang soal keselamatan negara juga adalah satu aspek yang cukup penting kalau dapat saya saksikan di sini, iaitu Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz memberikan komitmen untuk menjaga ataupun memastikan supaya isu pentadbiran negara berkaitan tentang soal keselamatan menjadi keutamaan, dan beliau sendiri menyatakan secara jelas akan bekerjasama dengan baik bersama dengan Menteri Baharu untuk bersama-sama menajui soal keselamatan negara, khususnya berkaitan tentang isu-isu seperti pentadbiran, keselamatan perairan juga sepadan menjadi antara fokus yang akan terus diberikan penumpuan oleh negara kita khususnya dalam konteks isu keselamatan ini. Dan satu lagi, bila kita bercakap soal isu di negara kini, tak lari dan tak boleh kita untuk kita lepaskan kerana walaupun baru saja selesai pilihan raya umum ke-15, soal politik juga akan menjadi terus topik keutamaan, dan pastinya tumpuan. Kalau hujung tahun ni biasalah kan, Pasha, hujung tahun ni kalau kat Malaysia ni kita memang akan saksikan perhimpunan Agong UMNO merupakan seperti upacara tahunan gemilang. Tapi tahun ini difahamkan yang sepatutnya berlangsung pada 21 hingga 24 Disember akan ditangguhkan ke bulan Januari, iaitu pada 11 hingga 14 Januari depan. Atas faktor dikatakan kerana banyak ahli-ahli yang terpaksa bercuti, dan ini telah dinyatakan sendiri oleh Setiausaha Agongnya iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan, dan banyak lagi sebenarnya program-program menarik ataupun info-informasi menarik yang kami akan kongsikan kepada anda. Terus saja layari di bernama.com, dan selepas ini kita nak saksikan pula apakah situasi cuaca di luar sana dan juga bersama dengan rakan tugas dari Bilik Berita.
Assalamualaikum dan salam hormat bersama saya Nurni Samsila Osman dari Bilik Berita Baik. Kita teruskan dengan laporan utama berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memfailkan saman fitnah terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria berhubung ucapan yang didakwa mengaitkan beliau membawa budaya songsang LGBT serta ideologi komunis. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Pakatan Harapan memfailkan saman itu menerusi Tetuan SN Nair and Partners di Mahkamah Tinggi Taiping dengan menamakan Razman yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Gunung Semanggol selaku defendant tunggal. Berdasarkan pernyataan tuntutan, Anwar selaku plaintiff mendakwa pada 6 November lepas, defendant berucap mengenai perkara itu pada kempen pilihan raya umum ke-15 di Pasar Malam Tebuk Pancur dan ucapan berkenaan disiarkan secara langsung melalui klip video di akaun Facebook defendant yang mendapat tontonan melebihi 94,400 kali, melebihi 5,100 reaksi, 429 kali perkongsian dan melebihi 2,600 komen sehingga hari ini. Dakwa Presiden PKR itu, siaran video langsung Facebook tersebut kemudian diterbitkan menerusi artikel bertarikh 6 November dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris di dalam sebuah portal berita. Ahli Parlimen Tambun itu mendakwa kata-kata fitnah itu dan penerbitan artikel berkenaan antara lain membawa maksud beliau adalah seorang penipu, mengamalkan dan menyokong ideologi komunis serta menggalakkan perkahwinan sejenis. Baik, dalam pada itu, penyedia aplikasi TikTok akan menjalin kerjasama strategik dengan Kementerian Komunikasi Digital menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC bagi membendung segera penyebaran kandungan berunsur provokatif serta ekstremis di media sosial. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Muhammad Fazil berkata hasrat dan komitmen penyedia aplikasi itu dinyatakan dalam sesi perjumpaan beliau dengan pihak TikTok serta MCMC. Menerusi kenyataan malam tadi, Ahmad Fahmi berkata perkara untuk membantras isu penyebaran kandungan berunsur provokatif, menggugat keharmonian serta menyentuh sensitiviti kedudukan institusi raja, agama dan bangsa dengan segera juga antara diberi penekanan dalam mesyuarat Kabinet khas dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook akan mengadakan mesyuarat bersama pengurusan tertinggi Prasarana Malaysia Berhad atau Prasarana minggu ini bagi membincangkan hala tuju dan penambahbaikan perkhidmatan pengangkutan awam di negara ini. Menurut Anthony, beliau memahami kesulitan yang dihadapi penumpang transit aliran ringan LRT. Semalam, Menteri Pengangkutan itu meninjau keadaan perkhidmatan LRT laluan Kelana Jaya semasa waktu puncak antara 5 hingga 7 petang. Keadaan dalam tren sangat sesak menimbulkan rasa kurang selesa kepada penumpang. Pada itu, sekian dari Bilik Berita. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Assalamualaikum. Baik, dengan kestabilan politik yang telah pun kita lihat sekarang ini, apabila telah pun terbentuk je kabinet, dah ada tahu siapa Perdana Menteri dia, kita harapkan segala-galanya akan lebih stabil lah, khususnya konteks ekonomi negara. Kerana dengan ekonomi yang baik, insya-Allah dapat memulihkan lagi kehidupan masyarakat secara keseluruhannya. Bukan itu saja, rasanya harapan rakyat sangatlah tinggi menggunung terhadap bukan saja Perdana Menteri tapi juga menggalas tanggungjawab sebagai Menteri Kewangan dan juga Menteri Ekonomi Rafizi Ramli. Gandingan yang kita lihat bagaimanakah mereka ini akan mengemudi negara, tapi dia cakap tentang perkara ini kita nak menilai tentang bagaimana situasi ringgit. Sebab cakap soal ringgit ni dia macam orang di kedai kopi pun bercakap juga soal nilai ringgit. Kata ringgit kita dah tak ada nilai. Tapi sekarang ini difahamkan dah lebih baik dan kita nak menilai lebih mendalam lagi bagaimanakah situasi ringgit negara dan juga situasi ekonomi kita sebab kita nak keterhadapan bergerak dengan cabaran ekonomi semasa. Betul. Dia memberi kesan bukan saja pada ekonomi negara tapi juga kepada kita sebagai rakyat biasa dalam inilah aktiviti kita seharian, membeli barang-barang dan sebagainya. Jadi
pada hari ini untuk berbincangkan mengenai nilai ringgit kita yang katanya kian pulih selari dengan ekonomi negara kita. Kita telah pun menjemput Profesor Madya Dr. Baharum Abdul Hamid, Ketua Penyelidik Pusat Kecemerlangan Penyelidikan Kewangan Islam Sosial dari Universiti INSEF. Assalamualaikum, selamat datang dan terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Waalaikumsalam, alhamdulillah. Doktor, saya rasa baik untuk kita mulakan dahulu tentang memahami situasi naik turun ringgit itu dulu kan. Sebab semua orang sedap cakap, oh hari naik, hari turun, macam-macam punca. Kata sebab A, sebab B, sebab C, sebab D kan. Mungkin kita nak faham dahulu konsep turun naiknya suatu nilai ringgit itu. Okey, terima kasih Pak Syah dan Dini. Ringgit ni dia sama macam barangan dan perkhidmatan. Apabila ramai yang berkeinginan terhadapnya, maka nilainya akan naik. Apabila orang tidak mengkehendaki, nilainya akan turun. Okey. So dalam konteks ini, dalam konteks negara, ringgit Malaysia, ringgit ni adalah subjek kegemaran macam Pak Syah dan Dini cakap tadi, dari kedai kopi sampailah ke universiti. Semua orang berkeinginan nak tahu. Ringgit ini ditentukan nilainya oleh pelbagai perkara. Perkara yang pertama adalah kestabilan sesebuah negara. Alhamdulillah, setelah agak lama dalam kemelut, kita telah melihat sinar dan mula kelihatan kestabilan politik telah dicapai. Yang kedua adalah keadaan ekonomi sesebuah negara. Alhamdulillah, negara kita dalam proses pemulihan daripada COVID-19 dan ini dibuktikan dengan angka-angka yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia dan Jabatan Statistik. Untuk suku ketiga, ekonomi kita bertumbuh sebanyak 12.2%. Secara keseluruhan 9 bulan 2022, kita tumbuh sebanyak 9%. Ini menunjukkan kita di atas landasan yang baik, menunjukkan ekonomi kita mula pulih. Yang ketiga, inflasi ataupun inflasi yang dijangka. Inflasi kita telah memuncak pada suku yang lepas pada 4.5% dan dijangka dia akan menyusut. Dan kita patut memberikan kredit kepada Bank Negara Malaysia walaupun dikritik begitu hebat, menaikkan OPR dan sebagainya, ini adalah hasil daripada kawalan itu. Jadi kalau kita lihat keseluruhan ini dan juga jangkaan aliran modal masuk, aliran modal keluar, secara mudah saya nak bagi tahu, apabila Fed ataupun Persekutuan Amerika Syarikat menaikkan kadar faedah, kadar faedah ni dia ada dua. Satu, kos kepada peminjam. Dua, pulangan kepada penabung. Jadi apabila Fed menaikkan kadar faedah dia, maka menjadikan siapa yang nak menabung dapat pulangan lebih akan berpusu-pusu ke sana. Sebab itu kita pun kena follow detail. Bank negara pun menaikkan demi untuk kita nak meneutralkan. Tidak terlalu jauh sangat dengan... Jangan terlalu jauh sangat. Ini membuahkan hasil. Jadi inflasi terkawal, pertumbuhan ekonomi kita baik, kestabilan politik secara keseluruhan telah pun bersama mengembalikan ringgit ke arah landasan yang betul. Apabila ramai menjangkakan ringgit akan tergelincir jauh sampai ke RM5 ke $1, tetapi pada 2 hari bulan Disember baru ini kita telah mencapai 4.38, sesuatu angka yang tidak kita capai semenjak bulan Jun. Betul. Maka ini menunjukkan kita dalam landasan yang baik. InsyaAllah selepas daripada ini adalah apa yang kita boleh menjadi lebih baik. Doktor, saya nak tanya, ini antara salah satu yang diperkatakan oleh orang ramai. Sebaik sahaja Perdana Menteri diumumkan nilai ringgit terus naik. Apakah yang mungkin menyebabkan nilai ni ringgit? Mungkin keyakinan orang luar, keyakinan investors dan sebagainya. Mungkin boleh berikan pandangan, Doktor. Okey, sebagaimana yang kita tahu, gandingan baharu ini, sebagaimana Pak Syah dan Dini cakap tadi, gandingan Anwar Ibrahim sebagai Menteri Kewangan dan juga Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Kita jangan lupa, Anwar Ibrahim pernah menjawat Menteri Kewangan sebelum ini dan pernah menerima anugerah. Jadi, keyakinan pelabur bahawa ini adalah orang yang terbaik untuk memacu. Dan apabila diwar-warkan bahawa Perdana Menteri juga akan memegang portfolio Menteri Kewangan untuk sementara waktu ini, walaupun ada kesan negatifnya, tapi nampaknya kesan positif sudah mula dirasai, di mana pelabur telah menyuarakan keyakinan bahawa Malaysia akan merupakan destinasi pilihan. Ini menyebabkan keyakinan pelabur dan ini telah dibuktikan oleh beberapa indikator luaran seperti ringgit Malaysia. Jadi apa yang saya boleh rumuskan secara ringkas, keyakinan pelabur adalah baik
dan kita berharap dia dapat berterusan. Baik, menariknya kerana situasi kestabilan politik negara dalam keadaan yang baik sedikit buat masa ini. Walaupun begitu, bercakap soal ringgit ni, kita tak boleh nafikan faktor luaran itu menjadi faktor penyumbang utama juga kepada nilai ringgit naik turun. Result Persekutuan Fed Amerika Syarikat kali ini saya lihat ianya tidak terlalu agresif. Jangkaan bagi tahun hadapan, permulaan tahun hadapan, adakah mereka akan lebih bersifat agresif melihat kepada geopolitik dunia, khususnya di China, khususnya di Rusia dan juga Ukraine? Okey, kalau kita melihat geopolitik dunia, kita dah mula melihat daripada kesan luaran. Ekonomi negara sebelum ini dipacu 9 bulan ini adalah kebanyakannya adalah permintaan domestik. Maka kita bila melihat kepada luaran, kita melihat bahawa sudah ada titik-titik bibit-bibit pertumbuhan yang ditunjukkan oleh China. Jadi China sebagai salah sebuah rakan dagang antara yang terbesar kat Malaysia, ini adalah salah satu menunjukkan potensi pertumbuhan ekonomi. Amerika Syarikat pada satu lagi sudut pula kita melihat sudah ada pengumuman bahawa dia telah mengendurkan dasar kewangannya sebab dia juga risau tentang kegawatan yang mungkin akan melanda global. Dan kita melihat kepada peperangan Ukraine, Rusia yang masih berterusan, maka saya rasakan Fed tidak akan berani untuk terlalu agresif. Kerana kalau Fed terlalu agresif, ini akan meninggalkan kesan yang besar kepada rakyatnya. Doktor, bercakap tentang kegawatan ekonomi yang akan berlaku 2023 tahun pada tahun hadapan ini, memang ramai yang akan menjangkakan satu kemelesetan ekonomi yang akan terjadi pada tahun hadapan. Adakah negara kita bersedia jika tidak, ya atau tidak, dan apakah yang perlu dilakukan oleh Perdana Menteri sebagai Menteri Kewangan dan juga Menteri Ekonomi Rafizi untuk menyediakan negara untuk menghadapi tahun hadapan ini? Okey, kesiapsiagaan amat penting dalam konteks ini. Betul? Yang pertama, kestabilan politik. Macam saya kata, agak lama kita dalam kemelut ini, alhamdulillah kita sudah mencapai kestabilan. Dan kestabilan ini pula nampak macam seolah agak kukuh apabila dia mempunyai komitmen daripada bukan saja parti di Semenanjung, malah parti di Sarawak. Malah digambarkan dia sudah pun mencapai 2/3 majoriti. 148 kerusi. Ini adalah petanda bahawa kerajaan agak stabil. Namun ini harus dicernakan, ditransformasikan kepada polisi-polisi yang mampan, yang dapat menahan daripada kesan luaran. Kalau kita berjaya membendung, berjaya melakukan perancangan, kita sekarang ni kita mempunyai Perdana Menteri Anwar Ibrahim, mempunyai Menteri Ekonomi Rafizi, dan kita juga mempunyai Zafrul sebagai Menteri Perdagangan. Maka kita harus fokuskan kepada rakan-rakan kita yang berdaya maju, dan kita harus melakukan satu plan bahawa pelan perpanjangan selama sekurang-kurangnya 12 ke 24 bulan dengan rakan dagang. Khasnya China yang sudah mula bangkit kembali. Begitu juga jiran-jiran di ASEAN kita ini. Maka kita lakukanlah apa saja perjanjian atau perdagangan ataupun perancangan yang kita kata bersifat jangka pertengahan dan jangka panjang. InsyaAllah kita boleh escape daripada kegawatan ini. Baik, kita nak memilih dengan lebih mudah lagi soal apabila manfaat yang dapat diterima apabila ringgit itu dalam keadaan yang kukuh. Mungkin doktor boleh kongsikan kepada kita kesan langsung yang dapat diterima oleh negara, khususnya kepada rakyat yang sedang merasainya, bagaimana ringgit kita dalam keadaan yang stabil dan kukuh ini. Yang pertama, kita sudah maklum bahawa kebanyakan barang makanan ternakan adalah diimport. So apabila ringgit lemah, maka kos mengimport barang makanan ini menjadi tinggi. Apabila kos mengimport barang ternakan ini menjadi tinggi, maka harga ayam, harga ternakan yang dijual kepada orang ramai juga tinggi. Maka apabila ringgit kukuh, ringgit menjadi kuat, maka kos mengimport barang ternakan ataupun makanan ternakan akan menjadi lebih rendah. Maka kesannya kepada rakyat adalah harus ditransformasikan sebagai harga barang makanan akhir, ayam dan sebagainya yang lebih murah. Ini harus dipastikan oleh Kementerian Pengguna dan juga Sara Hidup Rakyat. Yang kedua adalah mereka yang mempunyai kita kata anak-anak ataupun pendidikan di luar negara. Sebagaimana kita mempunyai Majlis Amanah Rakyat, JPA dan yang lain-lain menaja pelajar-pelajar ini di luar negara. Apabila ringgit lemah, maka kita terpaksa mengeluarkan kos yang banyak. Betul. Ini akan menyebabkan apabila ringgit kukuh kembali, kantung negara boleh bernapas sedikit sebab kosnya boleh. Yang ketiga adalah
bidang pengeluaran dan pembuatan, termasuk pembinaan. Kerana kebanyakan barang adalah diimport, barang untuk barang pertengahan sebelum kita keluarkan barangan akhir. Maka ini juga akan ditranslasikan. Saya tertarik apabila kesan tadi itu, bila mana harga ringgit kukuh, harga makanan akan lebih stabil dan tidak terlalu tinggi kerana kos tadi, pertukaran kos itu. Cuma dalam konteks attitude, tingkah laku peniaga di Malaysia ini, kerana bila kos luar itu meningkat, memang meningkatlah harganya. Tapi bila kos itu tidak meningkat, kita sering kali melihat seolah-olah ianya tidak disambut pula untuk menurunkan kos itu. Pandangan pada doktor, apa yang perlu dilakukan dalam konteks ini, khususnya barangkali penguatkuasa. Tapi kalau nak cakap soal penguatkuasa ni, kita dah penat dah cakap soal penguatkuasaan. Kerana tanggungjawab itu sepatutnya hadir daripada mereka menjadi penjual ini sendiri. Satu soalan yang menarik. Kita dalam era yang kita panggil Society 5.0. Society 5.0, kita tidak mahu hanya disajikan dengan angka. Kita nak disajikan dengan kesan. Betul. Maka rakyat sebagai pengundi, rakyat sebagai masyarakat yang ini harus meminta perkara ini. Dan kementerian harus juga memainkan peranan. Mewar-warkan bahawa sesungguhnya ringgit adalah stabil, maka ini harus ditranslasikan kepada barangan akhir. Maka penyampaian maklumat, media-media juga harus memainkan peranan. Dan kita faham dalam segi ekonomi kita panggil ini price stickiness. Apabila harga naik, laju, nak turun perlahan. Tetapi inilah kita kena ambil tanggungjawab sosial obligasi sebagai rakyat yang bertanggungjawab, pengeluar yang bertanggungjawab, peniaga yang bertanggungjawab. Mari kita berkongsi kesejahteraan. Jadi kita boleh bergerak ke wawasan kemakmuran bersama. Jadi apa saja impak yang kita terima, peniaga terima, pembuat terima, pengeluar terima, sampaikanlah kepada rakyat. Jika tak sampai, rakyat kena bersuara. Media juga kena paparkan. Tahun lepas ringgit pada kadar 4.8, sekarang pada kadar 4.4. Di mana nikmatnya? Maka apabila kita berjaya menyuarakan, insya-Allah kita boleh menikmati keindahan. Jadi sebenarnya itu satu tanggungjawab yang bukan saja kena diambil oleh kerajaan dan juga penguasa, tapi juga sebagai kita sebagai rakyat dan kita sebagai pengguna sendiri perlu lebih cakna. Jadi kalau ada penjual-penjual di luar sana yang menjual harga barangan yang terlalu tinggi walhal kos itu adalah rendah, jadi perlulah disuarakan kerana suara rakyat itu akan membawa satu perubahan. Dan masa yang sama juga kita akan menilai selepas ini kerana beberapa cadangan-cadangan yang telah diutarakan sebelum ini. Sebagai contoh, doktor, bila dia mengatakan masa bila ringgit itu jatuh, strategi yang perlu digunakan sebagai contohnya tambatan mata wang itu, tambatan ringgit itu perlu dilakukan. Tapi kita nak memahami tentang kesan itu sekiranya kita lakukan. Kerana dalam konteks ini sangat penting, mengapa pilihan untuk menambat wang ringgit itu bukanlah pilihan utama yang sesuai untuk dilakukan. Okey. Bila kita menambat, kita boleh memberhentikan penyusutan. Tetapi kesan negatif ni jauh terlalu tinggi. Yang pertama, ringgit tidak akan diterima di mana-mana. Sebab bila kita menambat, seolah-olah kita sudah mengeluarkan ringgit daripada pasaran kebangsaan. Jadi apa yang akan dihadapi adalah ringgit. Apabila kita keluar negara, kita nak berbelanja atau kita berniaga, kita menggunakan ringgit tidak akan dipandang. Jadi sebab itu Bank Negara Malaysia mengambil masa yang terlalu panjang dan tidak menambat. Walaupun dulu kita pernah menambat, tapi kali ini kita memikirkan bahawa kita mampu bangkit kembali. Dan alhamdulillah strategi itu telah membuktikan bahawa kita melakukan strategi yang betul dan terbaik. tepat. Baiklah, kita nak bincang selepas ini khususnya dalam soal ekonomi negara dan juga industri-industri yang boleh memberi peluang impak besar kepada negara kita. Kerana kalau kita lihat negara jiran Indonesia sedang pun membesar dalam konteks industri ekonominya di berah dekat dengan kita di Borneo sana. Jadi sebenarnya kita nak kukuhkan juga kita punya relations dengan ASEAN region. Dan semuanya selepas ini kita akan bincangkan. Kita nak berhenti seketika. Baik, masih lagi kita bercakap mengenai ringgit dan juga ekonomi negara. Duit di manakah anda duit? Baik, Dr. Grant, sama lagi perbincangan kita. Tentunya bila kita bercakap pasal ekonomi negara ni, banyak ataupun ada sektor-sektor tertentu yang memang menyumbang paling banyak atau penyumbang paling tinggi dalam untuk membantu GDP negara dan sebagainya. Saya nak tanya, apakah mungkin antara sektor-sektor yang mungkin perlu lebih diperkukuhkan, dan selain daripada itu bagaimana pula hubungan baik antara
negara Malaysia bersama dengan negara-negara rantau ASEAN boleh membantu membawa negara ke hadapan dan mengharungi tahun hadapan dengan kegawatan dan sebagainya? Okey, so yang pertama sekali kalau kita lihat sumbangan kepada GDP negara atau keluaran dalam kasar negara. Kalau kita lihat dulu negara kita adalah negara yang menghasilkan pertanian. Pertanian adalah yang terbesar. Kemudian kita bergerak ke arah pembinaan, pembuatan, manufacturing, oil and gas dan sebagainya. Namun semenjak 5-6 tahun kebelakangan ini penyumbang terbesar adalah perkhidmatan, services. Jadi bila kita melihat kepada services ini, tambah lagi apabila kita telah bergerak daripada IR 4.0 ke Society 5.0, ini adalah dunia tanpa sempadan. Maka kita kena perkasakan sektor perkhidmatan. Apa yang kita nak perkasakan? Kita nak perkasakan apa yang dipanggil entrepreneurs mikro dan nano. Selain daripada small, medium dan large enterprises ni, enterprise mikro dan nano ni harus satu diberi empowerment. Betul. Dari segi pendidikan, dari segi pembiayaan, dari segi bantuan dan sebagainya. Secara keseluruhan mikro dan nano ini dapat membantu negara untuk maju lebih hadapan. Yang kedua, bagaimana kita dapat bergerak sebagai satu koridor ASEAN. Kalau kita lihat, semua negara-negara ini mempunyai masalah iaitu menghadapi kegawatan akan datang. Jadi, yang pertama sekali, kita harus perkukuhkan koridor ASEAN. Jadi, kita berbincang dengan negara ASEAN, jika ada import yang dilakukan daripada bukan negara ASEAN, apa kata kita gantikan dengan barangan yang sama di kalangan negara ASEAN. Jadi, kita bermuafakat. Jadi dengan secara tak langsung kita saling membantu negara ASEAN mengukuhkan ekonomi masing-masing. Kita akan menjadi satu koridor yang amat besar dan amat mampan dan kita insya-Allah dapat mengurangkan impak kegawatan eksternal. Saya tertarik dengan idea itu. Cuma saya nak melihat bagaimana hubungan baik kita antara negara-negara ASEAN dan juga bagaimana kita bergerak ke arah ekonomi itu. Masalah utama bagi negara-negara rantau ni bila bercakap soal ekonomi, banyak yang memilih untuk bergerak sendiri berbanding bersama. Dan kita punya sejarah cukup lama bersama dalam ASEAN ini. Kewibawaan dan juga keterbukaan pemimpin-pemimpin negara-negara ASEAN untuk bergerak bersama-sama itu. Komitmen itu adakah kita berada ke hadapan ataupun kita masih lagi terpisah-pisah? Okey, dia sebenarnya sebelum ini banyak yang terjadi adalah disebabkan berlaku ketidakstabilan politik di negara masing-masing. Bukan saja di Malaysia, berlaku ketidakstabilan politik di Filipina, di Thailand, di Indonesia. Jadi tidak dapat memberi ruang dan peluang untuk kita duduk semeja. Either by incidents or accident, kebetulan kestabilan politik ni boleh dikatakan di semua rantau ASEAN telah dicapai. Di Filipina dah stabil, di Thailand dah stabil, di Indonesia juga dah stabil. Maka kita harus gunakan peluang ini untuk bergerak ke hadapan. Baik, itu menarik dan selepas kita nak bincang lagi kerana kita nak terus menyaksikan kenyataan media ataupun ada satu sidang media Menteri Pengangkutan Anthony Loke untuk tahu apakah misi yang akan beliau bawakan bagi mengubah landscape pengangkutan negara. Jom kita sama-sama saksikan. Of course, there will be continuity is ECRL. I've mentioned even during the campaign that in the event that we took back the government, this project will continue because we know that it has gone through many rounds of negotiation and there were changes in terms of the routing and so on. We do not want to make any other amendments at this point of time. Because it has started and the construction has begun, and I think that the project is progressing well. So as far as we are concerned, yes, sometimes we might not agree with certain decision, but since it has been reviewed twice before, during our time and after that by the previous government, but then he has restarted, I think we will leave it at that. As far as ECRL is concerned, it will proceed. Before you left, you were working on the merger between CAAF and Bangkok. Is that still ongoing? Well, we have to relook at the whole thing. As I said, that was just at the planning stage at that point of time. Nothing concrete was implemented. We will look into the various options moving forward. But as I mentioned just now, we will take a more cautious approach. Okay, whatever decision we want to make, of course, there will be more discussions to be held before we make any further decision. That is something that the Prime Minister has directed all ministers, okay, to
to focus, and specifically the Prime Minister has actually directed the ministers to first listen to the briefing by the ministries to know what are the updates, what are the challenges, what are the issues. Okay, we will take it a step at a time. That is just a general what do you call it, agenda that I mentioned, and of course that is something that we are always looking at. Even during my previous stint in the MOT, I was trying to push for more digitalization in terms of our services, in terms of the delivery to the public. How can we digitalize our services? We want to cut down on over-the-counter services, just to avoid physical contact. I mean, that is in line with the new normal post-COVID-19, that we try to cut down on physical contact, and we try to cut down the queues in our departments, so that services can be rendered, can be given to the public through digital platform, and things that can be done over digital. Why not? So these are the things that we are looking at. For example, as I mentioned, in terms of renewal of licenses, road tax, things like that. I mean, of course, there are digital platforms available right now, but how do we enhance it, and how do we deliver our services in a more efficient manner? So those are the things that we have to really look into, and how to transform our services. YB dalam cabaran tadi YB katakan bahawa agenda utama adalah untuk memperkasakan perkhidmatan awam. Mungkin YB sebenarnya ada plan untuk jangka masa pendek ini untuk mengurangkan kesesakan seperti mana yang YB pergi semalam? Kesesakan? Kesesakan awam, public transport. Public transport, ya. Ini untuk plan ya. Saya yang pertamanya, saya pergi memahami keadaan sebenar dan masalah yang dihadapi oleh pengguna, oleh orang ramai. Tapi saya perlu berbincang dulu dengan pihak operator, iaitu prasarana. Dan saya bercadang untuk berjumpa mereka dalam minggu ini untuk mendengar perancangan dan taklimat mereka berkenaan dengan apa yang sedang mereka rancang dan ingin laksanakan. Jadi antara perkara yang kita harap dapat laksanakan ialah untuk menambah kekerapan train. Tetapi untuk menambah kekerapan train, dia ada cabaran teknikal dia. Adakah kita punya train, kita punya lowering stock kita cukup? Adakah kita punya sistem boleh menghadapi kekerapan yang lebih kerap dan sebagainya? Frekuensi yang lebih kerap. Secara tentu saya berharap frekuensi lebih kerap semasa peak hours. Sebab saya pergi tengok semalam, frekuensi kita ialah train, setiap train dalam 5 minit. Tetapi oleh kerana ada kadang-kadang ada tergendala. Umpamanya semalam pada pukul 6 ada satu stesen tergendala kerana ada satu train dia terpaksa dibawa ke stesen secara manual. Jadi dia memberikan sedikit kesan kepada train-train yang seterusnya, dan stesen-stesen seterusnya ada train yang terpaksa berhenti. Saya berada di stesen KLCC semalam. Ada satu train yang terpaksa berhenti di atas platform hampir 5 minit kerana dia tak boleh bergerak. Di depan masih sangkut, dia tak boleh bergerak. Jadi itu antara perkara yang kita perlu lihat. Memang mudah untuk kita kata tambah kekerapan, tetapi mesti ada di backup dengan technical support. Jadi saya tak nak membuat satu rumusan dengan terburu-buru, nak membuat pengumuman secara terburu-buru apa yang boleh dilaksanakan sebelum pun saya tahu apakah cabaran di sebalik masalah teknikal. Jadi saya akan berbincang dengan pihak prasarana untuk melihat bagaimana kita mengatasi cabaran-cabaran teknikal ini. Dan memang saya nak memberikan komitmen ialah kita akan cuba membantu prasarana. Saya sebagai menteri, saya akan cuba membantu prasarana kalau mereka menghadapi apa-apa kekangan dan memerlukan perhatian daripada pihak kerajaan. Kita akan cuba membantu supaya menyelesaikan isu yang mereka hadapi untuk menambah baik perkhidmatan pengangkutan awam. Jadi berkenaan tentang parti semalam, Datuk Tan Sri Abdul Hadi Awang ada mendakwa DAP memang tak banyak pegang jawatan dalam kabinet, tetapi wakil rakyat DAP dapat banyak manfaat. Boleh komen sikit? Ya, tak apalah. Itu saya saya ingat kalau Cik tahu bahawa pendekatan saya, kalau saya berada dalam bangunan Kementerian Pengangkutan, saya tak akan menjawab apa-apa isu politik. Okay? Saya hanya akan fokus, biarlah pihak lain dia nak cakap apa, itu hak dia. Bagi kita telah pun diberikan mandat
kita telah pun diberikan tanggungjawab, diperkenan oleh Yang di-Pertuan Agong, dilantik sebagai menteri. Jadi tugas kita ialah fokus kepada tugas saya sebagai Menteri Pengangkutan. Dan saya mohon maaf kepada semua rakan-rakan media, first rule of thumb in ministry, as far as press conference in the Ministry of Transport, hanya isu soalan berkenaan dengan Kementerian Pengangkutan. Tadi saya harap faham. Rakan-rakan, bukan saya nak angkuh, bukan saya sombong, bukan saya tak nak jawab soalan. Kalau isu politik, boleh tanya saya dekat luar. Kalau ada program parti, boleh tanya saya isu politik. Kalau program sidang media Kementerian Pengangkutan, saya hanya akan menjawab isu-isu berkenaan dengan Kementerian Pengangkutan. That is always my stand. Okay, faham? Bagi timbalan menteri ada apa-apa ke? Belum, itu timbalan menteri itu akan diputuskan oleh Perdana Menteri. Okay. But what will happen to the ongoing negotiations of OA with MAHB? That is ongoing. If ongoing, then ongoing. You will continue with... As I said, I have not even got the first briefing. So I will get the first briefing later. Then some of the outstanding issues, of course, we will continue to engage, continue to discuss. Of course, MAHB is another key issue that I will look into. Okay. Terima kasih. Thank you. Okay. Maaf. You report itu jawapan. Saya kali tak payah. Baik, itu adalah sebahagian daripada yang kita dengarkan sendiri, kenyataan media daripada Menteri Pengangkutan bercakap soal industri pengangkutan negara. Kita nak selitkan juga soal isu pengangkutan negara kita dengan soal ekonomi itu, kerana kita lihat kita nak bergerak ke tahadapan. Banyak negara-negara maju, public transport ini jadikan keutamaan bagi mereka, dan bukan sekadar jadi keutamaan itu dalam konteks penyediaannya, tetapi fasilitinya, pengurusannya juga saya boleh cakap antara yang terbaik. Kita nak bergerak ke arah itu dengan keadaan ekonomi negara kita, dan juga kita nak translatekan dia dalam bentuk perkhidmatan itu. Adakah kita sekarang ini berada dalam satu fasa yang boleh bergerak ke arah itu? Saya ingin memetik kata-kata salah seorang ekonomis, tapi saya lupa nama dia. Dia kata kalau kita nak tengok negara itu maju tak maju, bukanlah ketika rakyat negara itu semua menggunakan kenderaan mewah. Tetapi adalah apabila rakyat negara itu kesemuanya menggunakan pengangkutan awam. Betul. Itulah baru negara itu maju. Jadi balik kepada negara Malaysia, kita sama betul apa yang kata tadi. Kita harus menambah baik infrastruktur. Kita harus bukan saja dari segi pencapaian, kita tak nak hanya kawasan tertentu sahaja yang mendapat nikmat daripada ini. Kita juga dari segi kekerapan, kita juga tak mahu ingin mengurangkan ketergendalaan dan sebagainya. Dan apabila infrastruktur pengangkutan awam ini dapat ditambah baik, ianya hanya dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Betul. Tapi sebenarnya bila kita bercakap tentang pengangkutan awam ni, dia bukan sahaja perlu satu sistem pengangkutan awam yang baik, tetapi juga sistem pengangkutan awam di mana kosnya adalah rendah dan boleh dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita bercakap pasal keterhubungan sesebuah negara itu, pastinya memerlukan sistem pengangkutan yang baik. Bagaimana menurut pandangan doktor, satu negara yang mempunyai sistem pengangkutan awam dan juga infrastruktur pengangkutan yang baik dapat lebih memacu negara ke arah ekonomi yang lebih baik, bukan sahaja dalam negara itu sendiri, tapi juga dengan hubungan luar negara dan sebagainya. Jadi bila kita sebut pengangkutan awam, kita sebut pengangkutan darat, pengangkutan udara, juga pengangkutan air. Apabila pengangkutan itu adalah pada ke tahap yang baik, dengan harga yang munasabah, apa yang berlaku adalah pergerakan bukan sahaja orang, malahan barangan. Jadi apabila berlaku pergerakan orang dan barangan dengan secara lebih baik, ini akan menyebabkan berlaku lebih banyak interaksi ekonomi. Interaksi ekonomi inilah yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kita harus memastikan tidak ada nombor satu monopoli. Jadi kita tidak mahu ada sekumpulan yang elit memonopolize sebuah pengangkutan macam pengangkutan udara, kerana apabila ia berlaku, acap kali kita lihat apabila keadaan memuncak, kita memerlukan menggunakan pengangkutan itu, harga akan melambung berkali ganda. Contoh penerbangan, apabila tibanya musim
pilihan raya, musim hari raya, Ya. kita melihat dia melambung sehingga kan kita kata tidak masuk akal. Daripada RM500 untuk ke Sabah dan Sarawak boleh mencecah hingga ribuan ringgit. Betul. Jadi inilah harus dipastikan, dan Anthony Loke sebagai seorang menteri yang berpandangan visi jauh, dia harus mengambil perkara ini dan memastikan tidak berlaku monopoli, tidak berlaku ketirisan dan tidak berlakunya apa yang kita panggil tekanan terhadap rakyat yang terpaksa menggunakan pengangkutan awam. Betul, saya penting juga bercakap soal isu pengangkutan ini. Kita melihat bagaimana isu pengangkutan ini boleh menjana kepada hubungan ekonomi dagangan antarabangsa yang kukuh. Sebab kebanyakan negara-negara di Eropah itu mereka menghubungkan antara negara dengan negara-negara yang lain. Betul. Kita pernah ada hasrat itu dengan Singapura. Pandangan daripada doktor, mengembalikan semula satu sistem pengangkutan Malaysia dan juga Singapura, adakah perkara itu akan membantu kepada meningkatkan hubungan antara satu masing-masing? Tapi saya difahamkan sekarang ini ada kita nak ada lintas langsung lagi sidang media Perdana Menteri. Baru dan tentunya kita akan meneliti semula beberapa kelulusan lama yang baik kita akan teruskan, tetapi tentu berdasarkan pendekatan baru soal kemiskinan, soal kesenjangan dan soal langkah-langkah utama memacu pertumbuhan ekonomi. Kerajaan perpaduan akan menumpukan perhatian dalam memberikan iklim yang lebih segar dan positif untuk menggalakkan pelaburan, memulihkan keyakinan dan memacu pertumbuhan. Saya juga tekankan bahawa beberapa kelulusan terakhir termasuk kelulusan Tempatan Banjir yang peruntukannya sekitar 15 bilion ringgit dan 7 bilion ringgit telah diluluskan tanpa proses tender secara teratur. Kerana itu melalui rundingan terus, saya telah minta hal tersebut tidak diteruskan, diteliti semula supaya ada prinsip ketelusan dan juga mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Jumlah ini bukan kecil, atas alasan umpamanya membantu menyegerakan untuk langkah Tempatan Banjir, tetapi ada masalah bila peraturan tidak dipatuhi dan ada upaya umpamanya untuk mencari kesempatan, dan ini amat dikesalkan. Dan saya berterima kasih kerana pegawai kanan kementerian bersama, kerana mereka juga tidak selari dengan masuk ini, tapi pada ketika itu mengikut arahan. Ini sama juga tentang apa yang kontroversi dibahaskan sekarang tentang 580 bilion dan 600 bilion ringgit semasa PKP darurat dulu. Di Parlimen saya telah sebut bahawa sebenarnya kenyataan itu sengaja mengelirukan, seolah-olah kerajaan ketika itu berikan wang begitu banyak kepada rakyat, 600 bilion ringgit. Bilangan sejumlah besar sebenarnya adalah wang KWSP, wang rakyat sendiri. Ya. Itu saya dah ulas 2 tahun yang lalu di Parlimen. Jadi seolah-olah satu usaha mengelirukan. Jadi yang bawah-bawahan itu tengok begitu hebat kita belanja 600 bilion. Sekarang baru diakui sebenarnya bukan. Ya. Kerana wang itu wang KWSP dan juga wang bank melalui peraturan keputusan moratorium. Ya. Tetapi ada beberapa puluh bilion lain yang dibentukkan yang menunjukkan ada pelanggaran peraturan. Ya. Jadi saya nak berikan peringatan kepada Tan Sri Muhyiddin, jangan cabar kerana memang ternyata ada beberapa proses dan prosedur yang tidak dipatuhi dan beberapa syarikat yang berkepentingan atau terkait dengan keluarga juga terlibat. Jadi saya ingin jelaskan, bukan maksud saya seperti mana, saya nak tumpu perhatian mengurus negara ini, memacu pertumbuhan ekonomi dan memberi kebajikan kepada rakyat. Tetapi sebaik di Sabah kita terpaksa melihat
Kalau boleh hentikan seperti mana 7 bilion ringgit ini boleh kita hentikan, ya. Dan mereka boleh war-warkan bersih, tidak bersih, ya. Tidak bersih sama sekali bila kita sebut tentang kelulusan yang dibuat tidak mengikut peraturan. Begitu juga tentang kelulusan semasa PKP. Ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada soalan mendesak. Ya. Malam pagi tadi Datuk Sri Tajudin boleh keluarkan statement bahawa kata ini 600,000 yang dakwaan daripada Perdana Menteri. Dia kata itulah tuduhan fitnah besar dan akan mengadakan tindakan undang kepada Perdana Menteri dan Komisi. Dia tak baca, ini masalahnya. Apa tindakan undang? 600 bilion peruntukan sepenuhnya. Tetapi kita akan teliti di mana ada pelanggaran peraturan dan keterisan. Saya nak nasihat Saudara Taqiyuddin, jangan gopoh kerana saya sekarang di Kementerian Kewangan. Fail ada pada saya. You mentioned lead by Tan Sri Hassan. Do they have a direct access to the information on government finances? Who are the members of the team? Itu I will have to discuss with Tan Sri Hassan and the terms of reference, the parameters, priorities, and of course we will then consult the relevant the senior officers and then a new KSP. Semalam kenyataan Datuk Seri semalam mengenai Tan Sri Sheikh Muhtar telah dianggap bahawa you are after the conglomerate usahawan Melayu. Jadi apa sebenarnya boleh Datuk Seri beri penjelasan mengenai itu? Ini kalau nak layan usaha Kedah susah. Dia cakap tu kalau orang Kedah kata tak apalah saya risau. Tapi yang penting dia bila kita turunkan cabutan judi dari 22 ke 8, dia kata saya anti Cina, kerana syarikat-syarikat itu melibatkan syarikat-syarikat Cina. Bila kita bincang, saya bincang dengan baik Tan Sri Mukhtar yang ini nak jadi perkakas konglomerat ni sebab apa? Tan Sri Mukhtar setuju tertakluk kepada rundingan teliti besok. Sebelum ada rundingan, saya kata syarikat Bernas ada keuntungan. Penjelasan dia, concession itu pada awal bukan diberi kepada dia, kepada Bernas. Dan Bernas itu ditunggangi pada masa itu oleh orang-orang parti termasuk yang nama-nama yang saya sebutkan semalam. Jadi dia kata biarlah dia dapat pulangkan balik, kembalikan kos dia, dan kemudian pegawai kementerian boleh berunding dengan dia. Tapi sementara itu kerana keuntungan itu dicatat, tolonglah kita masalah pesawat. Ini tengok, cuma dia boleh tengok sikap pemimpin bercakap soal Melayu dan Islam berdegar-degar. Tetapi bila kita kata nak pulangkan sedikit kepada pesawat padi, dia nak pertahankan juga taukai besar. Saya Mukhtar setuju dengan saya. Bulan Disember 10 juta, tahun depan 50 juta. Dan akan berunding semula macam mana dengan Kementerian Kewangan, bagaimana Bernas boleh beri jaminan keselesaan dan keadilan kepada pesawat-pesawat padi yang miskin. Apa yang jadi masalah sangat ni dalam negara kita? Apa yang nak dipolitikkan? Saya ambil keputusan dan bukan mudah, kerana berdepan dengan konglomerat yang berbilion, macam perjudian juga. Ini semua syarikat yang paling kaya dalam negara kita. Tapi saya ambil keputusan dasar. Mengapa tidak boleh dikurangkan? Kita mula dekat 8 dulu, ya, dan naik 22 semasa PAS dalam kerajaan. Ya. Oh, dia kata dia bantah. Ya, tapi maknanya 4 menteri tidak ada upaya. Seorang menteri Kewangan telah mengambil tindakan dalam masa 1 hari atau setengah hari untuk membuat keputusan. Jadi kalau tidak sokong tak apalah, tapi tidak perlu caci. Macam ini juga tentang saya tidak ambil kelulusan tanpa berunding. Saya kenal dia dan saya tahu dia syarikat besar. Bukan maksud saya nak robohkan empire dia, tetapi saya kata buatlah keuntungan. Dan saya bagi jaminan mana-mana pelabuhan di Johor
Tanjung Pelepas, saya akan mengarahkan Kementerian Pengangkutan, Kementerian Kewangan akan cari jalan bantu supaya dapat diperbaiki, ditambah, tak ada masalah. Tetapi bila ada perniagaan yang melibatkan kepentingan rakyat miskin, sawah padi termasuk di Kedah adalah di antara rakyat orang Melayu paling miskin dalam negara kita. Jadi langkah saya sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri, cari jalan bagaimana boleh ini dilakukan. Kerana kelulusan itu tidak tepat daripada awal. Saya tahu sesiapa yang dapat keuntungan dan dia bersetuju dengan mudah. Tak sempat jumpa, telefon saja. Jadi saya ucap terima kasih kepada dia juga. Tetapi saya kata, untuk menjamin masa depan petani-petani dan pesawah padi miskin ini, saya ambil langkah untuk berunding dengan dia dan cuba bantu. Saya tak faham mengapa ini jadi masalah. Sudah dah puluh tahun dah bernas ni. Ini kali pertama saya kata enough. Ada kuasa, buat sedaya upaya. Dan saya fikir sebaik kita boleh berunding cara teliti, faedah kepada pesawah padi miskin lebih baik. Jeritlah sekuat mana pun Melayu dan Islam, tapi nasib orang Melayu yang miskin itu tak terbela, tidak ada makna bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah kenyataan media yang dibawakan oleh langsung daripada Kementerian Kewangan. Hari ini hari pertama beliau bertugas di Kementerian Kewangan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10. Banyak disebut, banyak fokus diberikan tumpuan dan pastinya kita nak melihat bagaimana perubahan-perubahan yang akan dibawakan oleh Perdana Menteri Malaysia ke-10 selaku Menteri Kewangan. Doktor, sedikit saja ringkas di hujung ini melihat bagaimana ini adalah kenyataan pertama selaku seorang Menteri Kewangan, komitmen yang dibawa oleh Menteri Kewangan itu sendiri bagi memastikan supaya ekonomi negara, kewangan kita dalam keadaan yang terbaik. Saya kena cerita both sides of the coin. Saya harap apa saja langkah yang dilakukan adalah langkah-langkah yang baik. Tapi sebagai seorang Perdana Menteri, dia kena lebih tenang. Jangan terlalu beremosi. Okay. Apa yang cuba nak dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah mengurangkan ketirisan. Apa yang dia cuba ingin lakukan adalah mengagihkan semula kekayaan. Maka dia melakukan proses rundingan dengan Tan Sri Mokhtar. Dan untuk diagihkan kembali kepada pesawat adalah satu yang amat baik. Jadi inilah yang saya katakan pada awal tadi. Kalau boleh kebanyakan aktiviti ekonomi, kita jangan beri ruang untuk monopoli. Sebab ruang untuk monopoli selalunya akan memberi ruang kepada harga yang lebih tinggi daripada sepatutnya. Betul. Kualiti yang lebih rendah daripada yang sepatutnya. Jadi kalau boleh kita semungkin boleh kita elakkanlah monopoli, kecuali dalam kes-kes yang memang kita tidak dapat elakkan seperti dalam contoh tenaga nasional. Itu adalah konteks yang berbeza. So saya harap insya-Allah kita menuju ke utara. Our economy going north. Indikatornya amat baik, inflasi terkawal, ringgit strengthening, Perdana Menteri mengawal ketirisan. InsyaAllah kita sama-sama mendoakan negara kita untuk kembali sejahtera. Baik, insyaAllah itu yang kita harapkan menuju 5 tahun penggal yang di bawah pemerintahan kerajaan ketika ini. Itu yang kita harapkan supaya dapat keterhadapan. Terima kasih banyak-banyak Doktor atas perkongsian ini. Banyak lagi sebenarnya kalau cerita soal ekonomi ni. Betul. Dia tak berhenti dalam satu lebih malam. Panjang lagi sebenarnya. Tapi kita nak tenangkan fikiran kerana selepas ini kita akan bermeditasi, beryoga sekejap, nak rehatkan akal fikir mungkin dah penat sikit tu kan. Bercakap soal berat-berat ni. Tapi kita nak berrehat dahulu, semuanya selepas ini. Saya terkesima sebenarnya dengan Pasha. Banyak terma-terma dalam yoga ni dia tahu. Saya jangka memang dia antara sebahagian yang rajin. Adalah sekali-sekala di hujung-hujung minggu bila ada ke lapangan waktu, saya akan ke kelas-kelas yoga. Tapi bagus tak sebenarnya. Memang akan beri ketenangan, membantu. Okey. Tapi sebenarnya yoga ni bukan saja memberikan ketenangan minda, tapi juga bila dah buat lama-lama tu, you akan merasakan satu perubahan pada fizikal juga. Dia sebenarnya menguatkan otot
otot badan dan sebagainya. So it's actually ni menarik. also a form of exercise. Jadi kita dah bawa individu yang akan lebih pakar bercakap tentang perkara ini. Betul. Berdua tadi sembang dah bukan main lagi dah. Saya ketinggal kat tepi. Tak apa, sekarang kita jemput Ashraf bersama kami. Kita nak bercakap tentang keajaiban yoga. Bersama kami pada hari ini Miss Umar, seorang pakar perunding kesihatan fizikal dan mental dari Anantamaya Wellness. Selamat datang. Terima kasih bersama kita pada pagi ini. Terima kasih. Jadi tadi kita dah berbincang topik ekonomi yang berat-berat sikit. Sekarang kita nak lapangkan minda. Kita nak tenangkan diri kita dan bercakap pasal yoga. Mungkin Miss Umar boleh ceritakan dulu penglibatan secara ringkas, penglibatan awal Miss Umar dalam dunia yoga ni. Saya kena beritahu tentang diri saya, kenapa saya ambil yoga. Saya mula belajar yoga dari tahun 2004. Tujuan saya ambil tu untuk mengatasi masalah kesihatan saya sendiri yang saya selalu memang stres. Pada masa tu saya seorang pensyarah dekat kolej swasta dan juga saya ada banyak problem sakit belakang. Itu semua orang pun ada kan masa sekarang. Lepas tu sinus, restung. Untuk mengatasi masalah kesihatan ni saya mula belajar. Lepas buat 6 bulan saya boleh nampak perubahan yang sangat-sangat bagus. Lepas tu saya nak ajar pula. Dari situ dah datang minatnya untuk ajar pula. Proses tu lama tak ambil masa? Adakah ianya ada setengah tu kan dia ada syarat-syarat tertentu? Memang kita kena ambil course, kita kena sit for exam, evaluation. Yang saya dah buat tu macam instructors, international yoga instructors course. Lepas tu yoga terapi, saya sudah ada buat pranayama. Yang pranayama itu macam-macam teknik pernafasan. Yang itu yang selalunya membantu kita mengurangkan stres. Betul. Kadang-kadang perasan tak dalam seharian kita melakukan aktiviti kan, kadang-kadang kita lupa nak bernafas tau sebenarnya. Betul. Dan saya pun ada masalah pernafasan juga. Jadi sebab itu saya menarik kita curi ilmu ni, kita nak curi ilmu. Bercakap tentang ni, mungkin boleh ceritakan bagaimana kebaikan sebenarnya yang mungkin kita tak nampak. Sebab yoga ini kalau saya tengoklah kan, dia nampak sangat slow and steady. Dia tidak terlalu rush. Mungkin boleh kongsikan teknik-teknik ini apakah yang dibantu dalam tubuh badan kita? Secara amnya benefit dia. Apa kebaikan yoga ya? Saya tak tahu Ashraf macam mana dia fleksibel. Nanti boleh test. Nanti kita tengok. Saya boleh pusing-pusing badan semua kan. Yang sebenarnya itu improve flexibility and mobility. Selalu mereka kata bila-bila masa kecil tu memang kita sangat fleksibel. Lepas kita meningkat usia. Yang pertama dia improve flexibility and mobility dan juga dia meningkatkan tahap oksigen dalam badan kita dan juga otak kita. Lepas tu dia kalau kita ada macam masalah stres itu, yang itu kita kena fokus kepada pernafasan, cara kita bernafas itu semua. Lepas tu dia juga improve kita punya immune system. Masa COVID tu pernah dengar banyak orang kata kita kena buat yang teknik itu kapal peti, pernah dengar? Memang itu improve kita punya immunity system dan juga dia melancarkan blood circulation. Peredaran darah, peredaran angin. Mungkin yang ini tak macam mana, not very famous lah. Yang peredaran angin tu yang circulation. Selalunya bila kita ambil barang, kita tak buat warm up itu. Selalu ada masa pun begitu. Betul. Dan adalah terkehil sini, terkehil kan. Dan juga bila kita buat yoga tu kita tak ada masalah itu semua. Bila kita buat warm up pagi-pagi kita tak ada. Lepas tu peredaran macam darah tu pun ada, lepas tu angin itu pun ada dan juga suhu badan. Kadang-kadang kita ada cold feet. Betul. Bila kita buat yoga semua pun seimbang. Itu beauty of yoga lah. Dan juga dia juga improve metabolism dan juga stamina.
sebelum mesti Ashraf pergi gym kan. Gym tu kita kenalah kan. Nampak pada cantik dan sihat tu kenalah pergi kan. You buat yoga dulu, lepas tu pergi ke gym. Kalau selalunya you buat 1 jam, you boleh buat 2 jam. Sebab kita punya yang biasa kat gym ni patut 1 jam jadi setengah jam. Sebab yoga semestinya dia improve kita punya oxygen level dalam badan kita. Jadi kita jadi sangat cergas, sangat aktif dan juga ceria. Okey, kita nak kaitkan pula ni peningkatan kadar oksigen dalam badan ni, macam mana ia membantu kesihatan mental seseorang. Sebab ialah bila kita stres kan, selalu kita cakap okey, tarik nafas, kita hembus perlahan-perlahan. Mungkin Misbah boleh ceritakan macam mana, apa kaitan dia. Tunjuk sikitlah teknik kalau ada. Boleh kita cuba juga. Teknik pernafasan. Banyak masalah ni, banyak masalah. Sebenarnya yang teknik pernafasan yang kita belajar tu lebih dari 200. Wow. Okey, kita boleh buat yang paling simple, yang conscious breathing, yang yogic breathing, yang kita boleh duduk. Mesti kita punya tulang belakang tu upright Okey, kena tutup mata. Inhale, tarik nafas dulu perlahan. Bila tarik nafas, make sure you punya abdomen tu kembang ya. Okey, tarik nafas. Hold dulu ya. Okey, lepas ni hembus keluar. Repeat 2 kali. Tarik nafas. Hold. Hembus keluar perlahan-lahan. Okey, buka mata sekarang. Okey, saya rasa berada di dunia lain. Saya rasa dah sendiri. Saya tak nak dia ada di studio, tapi memang rasa tenang. Betul? Simple. This is the most simplest, yang paling senang sekali. Ini kita kata conscious breathing. Sebab kita tumpukan perhatian kepada kita punya pernafasan. Selalunya kita sangat fokus, nak buat kerja tu, nak buat ini, nak buat itu kan. So ini bila kita buat ini, Ashraf dah pergi dunia lain kan. Yang profesor dari Jepun, Hiroshi Motoyama, dia buat research, dia kata macam kita punya pernafasan dengan pemikiran sangat connected. Dia memang berkait. Bila kita anxious ke, bila kita marah ke, selalunya kita bernafas cepat kan. Sekarang very calm, sangat tenang. So untuk macam kalau kita punya pemikiran tak jelas, apa kita nak buat? Duduk. Mestilah tak boleh buat kat sini kan. You boleh cuba tu. Tenangkan dulu, lepas tu tarik nafas, lepas tu kena tahan sikit. Lepas tu lepas hembuskan keluar pun kita boleh tahan sikit supaya kita punya carbon dioxide semua keluar. Lepas tu repeat itu. Ini yang paling senang. Yang bila cakap tentang stres itu, yang ada cases interesting, yang Hillary Clinton lepas dia buat campaign, dia banyak stres kan. Dia selalu buat teknik yang bernama nadi sodana. Yang itu kena tutup sebelah kanan, kena hembus masuk, lepas tu kena tahan. Nak cuba? Nantilah kita cuba. Saya terkesima dengan terma-terma ini dan juga teknik-teknik itu. Betapa menariknya hanya menggunakan tubuh badan kita dan juga macam kita mengawal diri kita sendiri. Itu yang cuba diterjemahkan dalam yoga ini. Okey, bercakap tentang soal yoga ni juga, saya nak tanyalah mitos sama ada betul ataupun tidak. Sebab ada yang mengaitkan yoga ini dengan semangat spiritual, kerana dia bukan spirit dengan perkara-perkara mistik. Adakah benda ini benar ataupun sebenarnya itu mitos je sebenarnya? Itu semua mitos saja. Sebenarnya orang yoga ini kan selalu ramai ingat yang itu kan ada content religion. Itu memang tak ada. Yoga ini originated from alam semula jadi sahaja. Yang post Pasha ada buat yoga, semua pun ada tree pose, ada cobra, ada tiger, ada singa, lagi nak apa? Ada kura-kura. Semua pun ada. Semua pun dari alam semula jadi. Yang paling selalu yang teknik yang saya selalu pakai itu panggil humming bee.
Okey. Yang hummingbee pernah buat ke Pasha? Tak, yang itu saya belum pernah lagi. Okey. Saya kan beritahu saya mental wellness. Saya buat counselling pun kan. Okey. Ramai yang klien saya tu datang dengan stres, ada yang selalu datang dengan nak bunuh diri. Okey. Okey. Yang selalu ada thought itu kan, dia nak fikir nak dia tamatkan dia punya hidup. Yang pertama kali saya suruh dia buat hummingbee. Selepas buat hummingbee, dia akan cakap, okey, di mana saya berada sekarang? Kenapa saya rasa macam sangat tenang? Tak ada apa-apa. Yang selalu yang dia fikir-fikir itu, takut tentang itu, macam ada, semua akan hilang. Yang itu mereka selalu klien saya selalu kata magical breath. Hummingbee itu sangat senang. Tapi kalau you buat itu, you boleh experience, you akan tahan, you akan tahu lebih lanjut lagi. Yang konten unsur religion saya tak tahu. Semua pun kita fokus, kita punya badan sendiri, kita punya pernafasan sendiri. Yang kita, yang lagi satu yang paling penting, bila orang cakap kita buat yoga, kita control, kita punya bukan control, kita uruskan. Betul. Uruskan artinya, kalau itu salah ke, betul ke, semua kita kena tengok yang mana betul. Lepas tu, kita kena fikir positif. Bila you buat yoga, semua pun automatically terjadi. Itu sebenarnya antara salah satu perkara yang saya sendiri alami. Tiap kali selepas kelas yoga tu memang akan mendapat satu clarity dalam minda tu. Jadi selepas itu, aktiviti harian yang selepasnya akan datang tu lebih mudah untuk diuruskan sebenarnya. Kerana ia satu cara untuk anda lebih conscious dengan diri. You're conscious of your body and you're conscious of your mind. Macam tu. Be mindful. Betul. Terus rasa semangat sekarang je nak buat yoga tu kan. Baik, dalam masa sama juga kita bercakap soal yoga ini, usia yang sesuai untuk memulakan senaman yoga ini. Dari 2 tahun pun boleh. Sekarang ada yoga, pregnancy yoga. Sebelum bayi itu lahir pun ibu boleh boleh belajar. Betul. Jadi kita boleh awal, boleh mula awal lagi. Saya mula bila saya dalam 30-an saja. Macam tak ada had. Lagi satu persepsi ni kan adalah yoga ini adalah satu aktiviti untuk wanita sahaja. Jarang-jarang kita lihat lelaki yang macam suka mana kita nak betulkan yoga. Siapa-siapa pun boleh. Saya punya motto, anyone can do yoga. Siapa-siapa pun boleh buat yoga. Tak payah jadi kurus sangat, tak payah jadi fleksibel, tak ada perbezaan jantina. Lelaki pun boleh buat, perempuan pun boleh buat, bayi cannot lah. Anak kecil boleh buat, kanak-kanak boleh buat. Yang saya punya student yang paling, saya selalu cakap begini, yang paling muda 71 tahun. Wow, macam tak ada had. Dia mula belajar yoga bila dia 6-9. Tapi sekarang dia macam bertanding dengan saya. Nak buat sama macam apa yang saya buat. Sebenarnya yoga ni satu... Tadi sebut dah bermula umur 30 lebih. Tapi dah umur 2007, lebih kurang 2007-2004 dilakukan. Sebab nampak usia usia muda dekat depan ni pun dah cakap macam baru usia 20-an ni. Yoga untuk awet muda. Yoga untuk awet muda. Baik, lepas ni Asha boleh ikut saya. Kita akan pergi yoga saja. Baik, kita ke yoga pula selepas ini. Gym tu kedua. Yoga dulu baru gym. Yoga dulu baru gym. Baik, sebagai penutup ini, harapan daripada Miss sendiri untuk memastikan supaya yoga ini dijadikan sebagai salah satu senaman utama oleh rakyat Malaysia. Bagaimana pandangan? Masalah sekarang ini yang paling yang very common, masalah stres itu. Betul. Saya rasa yoga ini mesti jadikan macam everyday practice. Jadi kita boleh mengelakkan stres dan juga mengelakkan banyak perkara secara fizikal, secara mental dan juga secara emotionally. Sebab tu macam kalau kita banding dengan US kan, kalau ada 7 orang grup, dalam satu grup, satu orang mesti buat yoga.
jadi very common kat US tu. Tapi di Malaysia macam masih ada satu tabu ya. Kita mesti buat macam semua orang pun ambil yoga itu, mula praktis dan juga boleh kurangkan stres, boleh jadi lebih cergas, lebih healthy, lebih sihat. Betul. Harap itu yang kita dapat selepas ni. Selepas ni saya pun nak subscribe, buat yoga. Lepas ni jangan pelik nampak saya fleksibel, kaki ke atas, kepala kat bawah. Okey, kita tunggu dan lihat. Lagi satu ya, yoga itu bukan untuk tunjukkan berapa fleksibel. Baru kita nak cuba yang tu. Okey, baru je. Niat kena betul. Jangan salah diam macam saya. Niat dia untuk kita melakukan yoga adalah untuk kesihatan diri, fizikal dan juga mental. Baik, kita nak berterima kasih kepada Miss Uma kerana sudi bersama kita untuk bercerita tentang keajaiban yoga. Jadi lepas ni kita nak savasana. Selepas kita nak sambung bersama dengan Miss untuk kita beryoga. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama dengan kami. Jangan pening kepala, jangan kusut-kusut kepala. Jom kita yoga bersama-sama. Itu saja daripada saya, Dina Salim. Saya Pasha Rahim. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Kita yoga. Tarik nafas. Senyum segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.